Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan menyambung Fundamental Theory of Traffic Flow chapter 1 part 2. Jadi hari ini apa akan kita tengok hari ini adalah kita akan tengok apa traffic parameters, iaitu kita akan tengok hari ini sebenarnya traffic flow sahaja. Okey. Jadi traffic parameters kita boleh bahagikan kepada dua, makroskopik dan mikroskopik. Apa itu makroskopik, apa itu mikroskopik? Okey. Mikroskopik ni nama micro. Kita akan tengok individual vehicle, individual person dan sebagainya. Itu dipanggil mikroskopik. Manakala makroskopik kita akan tengok secara menyeluruh. Jadi kalau contohnya dalam kelas ni, kalau saya tengok at individual person CA contohnya, itu dipanggil mikroskopik. Tapi kalau saya tengok behavior seluruh kelas, itu dipanggil makroskopik. Okey. Okey. Jadi di antara beberapa parameter trafik makroskopik yang menjadi bahan kajian untuk traffic engineer atau planner adalah traffic flow. Traffic flow juga dikenali sebagai traffic volume kalau dalam BM ni kita panggil aliran. Okey, speed ataupun laju. Okey. Lepas tu density, concentration samalah tu, ataupun ketumpatan, dan headway iaitu jarak kepala. Okey. Ini adalah 4 parameter makroskopik yang biasanya kita buat kajian. Okey, jadi kita tengok sekarang dulu parameter yang pertama iaitu traffic volume. Okey. Traffic volume adalah bilangan kenderaan di atas jalan yang melintasi di depan kita. Nanti kita tengok macam mana cara dia. Okey. Traffic volume ataupun flow ataupun dalam huruf yang kita tulis sebagai Q, flow is the number of vehicle passing some designated roadway point in a given time interval. So Q adalah bilangan bahagi masa. Okey, contohnya kalau kita tengok gambar di bawah ini, kita adakan satu imaginary line, tak kira lah depan tiang lampu ke, ataupun ada line atas jalan ke, ataupun apa-apa kita letak cone ke apa ke, dua cone yang kita boleh nampak, kita boleh buat sebagai satu imaginary line. Jadi kita duduk pada garisan tersebut, kita akan tengok apabila kenderaan melintas di depan kita, kita akan kusul dia sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Katalah jam. Kenderaan ni tak bergerak. Jangan kira lagi selagi kenderaan itu tidak melintas di depan kita. Dia lintas di depan kita baru kita panggil flow. Ini contohnya macam pipe lah. Okey, air penuh dalam pipe tu, tapi pipe tak buka, maksudnya dia tak ada flow. Kalau pipe tu kita buka, air tu mengalir, baru dia ada flow. Okey. Jadi ini yang dipanggil flow. Jadi kita kira lah contohnya kita buat dalam masa 1 minit. Ada 6 kenderaan. So kita kata flow dia adalah 6 kenderaan per minit. Kalau kita buat sejam contohnya kita dapat 600 kenderaan sejam. Macam tu. Okey. Dan kiraan kita boleh buat sama ada satu arah ataupun dua arah. Biasanya kalau jalan katalah single carriageway, 2 lorong, kita boleh buat 2 arah. Tetapi bergantung juga kepada kegunaan data tadi. Okey, kemungkinan kita hanya perlukan data satu arah, so what's the point ambil 2 arah. Okey. Dan kemungkinan kalau macam ni, multi lane, banyak lorong, kemungkinan kita nak tengok pula flow setiap lorong. Jadi kita kena buat kiraan bagi setiap lorong secara berasingan. Jadi apa yang menentukan kaedah macam mana kita nak buat adalah apa tujuan data tadi nak digunakan. Jadi kita kena tahu tujuan dia dulu, baru kita boleh tahu macam mana cara nak collect data. Okey, unit yang biasa digunakan vehicle per hour. Okey, berapa kenderaan sejam. Bila kita berapa kenderaan sejam ni, motor, kereta, lori semua, basikal semua kita consider sebagai kenderaan. Okey, ataupun vehicle per day. Okey, berapa kenderaan satu hari. Or even vehicle per year kalau kita nak. Jadi bergantung kepada keperluan kita lah. Jadi itu yang saya kata, bergantung pada tujuan kita, baru kita akan report macam mana. Okey, biasanya traffic flow data ni kita collect untuk nak tengok macam mana pergerakan kenderaan pada satu-satu lokasi jalan kita. Okey. Jadi kita ada beberapa cara dia. Contohnya kita kata annual traffic. Apa guna annual traffic? Annual traffic berapa kenderaan setahun. Jadi annual traffic ni akan digunakan untuk nak calculate ataupun compute crash rate. Berapa kemalangan per tahun berbanding dengan bilangan kenderaan yang ada. Boleh juga indicate trend in volume. Macam mana perubahan
kenderaan tahunan. Okey, tahun ini berapa, tahun depan berapa dan sebagainya. Kita tengok ada peningkatan ke, ada penurunan dan sebagainya. Itu annual traffic. Okey, sekarang kita tengok yang kedua pula, iaitu average daily traffic ataupun ADT ataupun annual average daily traffic, AADT. Okey. Now task kamu adalah apakah beza di antara ADT dan AADT. Okey, cuba cari dulu apa beza di antara ADT dan AADT. Okey. Kita tengok kegunaan ADT ataupun AADT. Kegunaan ADT atau ADT untuk nak mengukur demand ataupun permintaan sedia ada di kawasan tersebut. Dan yang kedua, kita boleh nak rancang, okey, apa improvement ataupun penambahbaikan yang kita boleh buat di masa hadapan kepada jalan sedia ada. Okey, yang ketiga, hourly traffic. Okey, apa tujuan kita collect hourly traffic ni? Kita boleh gunakan untuk yang pertama sekali nak menentukan peak period, bila masa puncak. Jadi kalau kita tengok dekat apa bandar biasanya CBD, okey, Central Business District, dia ada bubuh. Okey, contohnya dia bubuh gambar apa JCB, tak boleh lalu di antara pukul berapa sampai pukul berapa. Okey, kenapa? Sebab dia akan kontribut pada kesesakan jalan dan sebagainya. Okey, contohnya kita sendiri pun tahu kalau sekarang kita nak pergi ke Johor pada masa hari biasa, okey, pukul berapa kita nak keluar supaya kita tak tersangkut dalam jam. Okay. So to determine the peak period, pukul berapa sampai pukul berapa masa puncak atau masa kenderaan paling tinggi. Okay. Yang kedua, to evaluate capacity deficiencies. Kita nak tengok kemampuan jalan tersebut untuk nak menampung lalu lintas tu berapa, keupayaan dia dan kat mana kurangnya, apa yang kita boleh perbaiki nanti. Okay. To establish traffic control. Okay, mungkin contohnya pada simpang 4. Okay, jam bukan main lagi. Orang nak keluar tak boleh dan sebagainya. Jadi kita boleh tengok, kita boleh buat apa traffic count, and then kita boleh tengok sama ada simpang ni, apa kita boleh buat di simpang ni. Mungkin kita kena buat lampu isyarat. Mungkin lampu isyarat pun dah tak mampu nak tampung dah. Kita kena buat flyover dan sebagainya. Jadi hourly traffic ni digunakan untuk nak menentukan apakah penyelesaian bagi masalah yang kita hadapi. Okey. Seterusnya untuk nak mereka bentuk geometrik apa jalan kita. Okey, kita nak buat macam mana, kita nak buat berapa lorong dan sebagainya, berapa lebar lorong. Semua itu kita akan apa gunakan hourly traffic. Okey, cuba kat sini kita tengok traffic flow pattern untuk satu hari bagi satu jalan ni ya. Okey, kita tengok. Contohnya kalau kita tengok ini bagaimana traffic flow pattern fluctuate. Okay. Dan kalau kita tengok dia diasingkan rural cars, business day truck, urban cars dan sebagainya. Okay, kalau kita tengok yang biru ni dulu. Okay, yang biru ni through truck, meaning that dia tak kisah pukul berapa pun, dia hanya lalu je kawasan bandar tu. Contohnya katalah bandar A. Okay, dia lalu je sebab dia nak pergi daripada bandar A, dia nak pergi ke bandar C. Dia hanya lalu bandar B tadi. Okay. Kita tengok pula yang mana? Business day truck. Okey, ini yang hijau ni. Okey. Kalau kita tengok pagi dia tak ada, dah start pukul 9 baru dia naik. Kenapa? Sebab biasanya kedai-kedai dah start buka pukul 9. Lepas tu dalam pukul 7 dah habis. Okey, kedai dah tutup, dia dah habis delivery. Okey, kita tengok pula kereta yang datang daripada luar bandar. Okey. Masa pagi very low, and then dia akan increase kalau pukul 11 kalau kita tengok ni ya. Okey, mall semua dah buka. Lepas tu mall nak tutup pukul 10 dia dah balik. Okey. Kita tengok pula urban cars. Ini orang yang pergi kerja. Okey, kalau kita tengok pukul 7 dia mula start nak peak. Okey, sebab apa pukul? Dalam kes ini pukul 9 masuk office. Okey, lepas tu dia akan drop sebab semua duduk kat office. Okey, lepas tu keluar lunch sikit. Lepas tu balik petang, lepas tu semua dah sampai rumah. Ini kita panggil flow pattern bagi suatu jalan. Jadi kalau yang saya katakan peak tadi tu lain ya. Ini peak. Peak dia pukul 9 contohnya kat sini. Peak dia pukul 5 kat sini. Okey, kalau bagi kereta luar bandar peak dia dalam pukul 6 kat sini. Okey. Untuk truk pula macam tak ada peak langsung. Okey. Untuk apa business truck dia peak dalam pukul 8 kat sini. Okey. Itu trend ini boleh kita tengok bila peak. Okey. Jadi kalau kita pandai, orang yang pandai plan, kita akan elaklah daripada melalui kawasan tersebut masa peak macam ni.
Okey, sekarang kita tengok ADT. Ini menjawab soalan yang saya tanya tadi, apa beza di antara ADT dengan AADT tadi. Okey, ini jawapan bagi ADT. What is ADT? ADT is an average 24-hour traffic volume at a given location for some period of time less than a year. Meaning that kita collect katalah 30 hari, kita bahagi dengan 30, kita dapat ADT. Okey. Contohnya dalam ni dia collect 5 hari, okey. Dia jumlahkan, betul dia bahagi 5, dia dapatlah ADT kita 10260 vehicle per day. So, whatever bilangan dia kurang daripada setahun, okey, kita bahagikan dengan bilangan hari dia, kita dapat ADT, iaitu ADT. Okey, AADT pula. AADT adalah the average 24-hour traffic volume at a given location over a full 365 day. Maksudnya kita collect selama setahun, lepas tu kita bahagikan dengan 365. Jadi kita dapat AADT. Okey. Itu beza di antara ADT dengan AADT. Okey, jadi bila kita tengok AADT ni susah, 365 hari kita nak collect baru kita dapat AADT. Jadi untuk nak simplify kan, okey, kat Malaysia ni kita ada sensor station yang kita collect 365 hari. Tetapi kebanyakan yang kita buat adalah kita collect 7 hari pada satu bulan dan 7 hari pada satu bulan. Lepas itu kita puratakan dia. Okey, kita dapat AADT. Okey, kat Malaysia contohnya kita buat 7 hari, kita buat kiraan dalam bulan Mac. Okey, maksudnya suku pertama tahun, dan 7 hari pada bulan September, iaitu suku ketiga tahun. Okey. Jadi kita ambil 7 hari sini, 7 hari bulan Mac dan bulan September, kita bahagikan dengan 14, kita dapat AADT kita. Okey. Contohnya macam ni. Okey, contohnya kita ada Monday sampai Sunday Mac, lepas tu Monday sampai Sunday September. Okey. Jadi apa yang kita buat? Sekarang kamu buatlah, cuba buat Calculate the ADT for March and September. Okay, what is the ADT for March? What is the ADT for September? Okay, untuk bulan Mac dan bulan September. Okay, and then calculate the AADT untuk data kita ni based on Malaysian punya style, iaitu berdasarkan kepada 14 hari sahaja. Okay, so cubalah kira tengok. Okay, buat exercise ni jangan tengok video lepas tu habis video tak kira pun. Cuba kira nantilah. Okey, jom kita tengok exercise kita yang kedua pula. Okey. Okey, contohnya ini kita ambil dalam masa 1 jam, kita ambil setiap 15 minit. Ingat tadi saya kata kita boleh buat ikut masa kita lah, kita nak buat 10 minit ke 15 minit ke setengah jam ke sejam ke, ataupun peak period pagi, peak period petang saja, ataupun 16 jam count ke, ataupun 24 jam count. Kita ada banyak kaedah nak count. Daripada kita boleh buat setiap minit pergi setiap 15 minit, setiap sejam, ataupun peak hour pagi, peak hour petang, ataupun kita buat 16 jam daripada pukul 6 pagi sampai 10 malam, ataupun kita boleh buat 24 jam. Okey, dalam kes ini kita ambil setiap 15 minit. Contohnya 5 hingga 5 suku 1000, 5 suku hingga 5,5 1100, 5,5 hingga 5,45 1200, dan 5,45 hingga 6 900. Jadi apa yang kamu kena buat? Determine the hourly volume. Ini nak dapatkan berapa vehicle per hour. Itu yang pertama. Yang kedua, determine the peak rate of flow within the hour. Meaning that, kamu kena cari masa paling puncak dalam 1 jam ni. Jadi dalam kes ini masa yang 15 minit paling puncak lah. Jadi dalam kes ini kita akan tengok 1200. Tetapi itu 1200 untuk masa 15 minit. Jadi peak rate of flow biasanya kita akan bubuh dalam hour. Jadi kamu kena convert kepada vehicle per hour untuk this peak period. So peak 15 minit dia adalah 5,5 hingga 5,45. Volume dia adalah 1200. Tetapi peak rate of flow kamu kena calculate. Okey. Jadi saya rasa kita berhenti dekat exercise ni dulu. Nanti kita akan masuk part 2 continue dengan video yang kedua untuk part 2.
So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat latihan-latihan yang saya bagi ya.